Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh yang menghadiri majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita masuk bahagian kedua, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan di dalamnya itu 3 fasal. Jadi di dalam bahagian kedua ini, qism kedua kita panggil dalam bahasa Arab, itu ada 3 fasal lagi menerangkan tentang bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diterjemah dan diringkaskan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Beliau berkata, fasal pertama pada menyatakan kaifiat mengambil air sembahyang. Jadi sekarang menerangkan fasal kaifiat mengambil air sembahyang. Iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minal bauli." Itu ketika mana kalian semua selesai, minal bauli, daripada buang air, wal ghaidi wal tanzifi, falyatawadda. Jadi al-Imam Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-Imam Imam Ghazali meriwayatkan sebuah hadis ini yang bermaksud, artinya apabila selesai seorang kamu daripada kencing dan berak dan daripada bersuci, yakni bagi istinja, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Jadi dia kenalah mengambil air sembahyang. Ini. Jadi hadis ini lam ajid lahu makhrajan bah. Jadi Syekh Fahmi Zamzam belum menemukan takhrij ataupun sumber daripada hadis ini. Ini diri wal hadir hafizakumullah. Jadi boleh difahami daripada kalam ini bahawa ia menyuruh kita setelah selesai daripada buang air besar kecil untuk dan bersuci, membersihkan diri, adalah untuk berwuduk. Ini dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a." Rawah Tirmizi. Jadi Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis baginda SAW yang bersabda bahawa artinya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang daripada seorang yang berhadas sehingga ia mengambil air sembahyang. Jadi Allah SWT takkan terima solat kita, melainkan solat kita itu suci daripada hadas. Bersih daripada hadas ini adalah dengan cara ambil air sembahyang dan junub. Mandi junub. Mandi besar. Mandi besar itu membuangkan hadas besar, dan wuduk ini adalah membuang hadas kecil. Idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi tak nak kita kena berwuduk. Bila sebut ahdatha ini, Ustaz, dalam bahasa Arab ahdatha ini umum. Hadas, dia berhadas. Hadas boleh kecil, boleh besar. Maka kalau hatta yatawadda, kita faham hadas yang dimaksud ini adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Kerana hadas besar tidak dapat terangkat melainkan dengan mandi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW. Jadi ada lagi sabda baginda SAW, "La yuhafidha ala wudu'i illa mu'minun." La yuhafidha ala wudu'i illa mu'minun. Rawahul Hakim dalam kitab Tarhib wa Tarhib, yang bermaksud tiada memelihara atas air sembahyang itu melainkan orang mukmin. Jadi tidak ada yang boleh memelihara air sembahyang melainkan orang itu mukmin. Jadi yang untuk memelihara atas air sembahyang itu iaitu orang mukmin. Orang mukmin ni yang akan menjaga air sembahyang dia. Dan seyoggianya bahawa hendaklah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seyoggianya bahawa hendaklah memulai
orang yang mengambil air sembahyang itu dengan bersugi, maka sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, inna afwahakum tariqul Quran fatayyibuha bisiwaki. Inna afwahakum tariqul Quran fatayyibuha bisiwaki. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah al-Iraqi. Yang artinya bermaksud bahawasanya segala mulut kamu itu jalan Quran, maka baikkan oleh kamu akan dia dengan bersugi. Jadi bahawasanya segala mulut kamu itu jalan Quran. Jadi Quran ini adalah melalui mulut. Macam kita membaca kan, maka baikkan oleh kamu akan dia dengan bersugi. Jadi biar mulut ni sedap nak baca Al-Quran, nak keluarkan kalam Allah ni, kita nak tartilkan, nak baca. So sepatutnya biarlah mulut ini juga bersih, bau wangi. Itu maksud dia. Cara dia macam mana? Cara dia dengan bersiwak. Hari ini kita relevan ke guna siwak? Relevan. Kita gosok gigi, betul. Kita gosok gigi. Lalu kita guna siwak untuk mengambil kesunahan. Kesunahan iaitu bersiwak tersebut. Selain tujuan utama adalah dengan membuang bau semua itu cukup dengan gosok gigi, tapi dengan wasilah siwak kita mendapatkan peluang untuk mendapat fadail ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka seyogianya bahawa berniat ketika bersugi itu menyucikan akan mulutnya bagi membaca Al-Quran dan zikir di dalam sembahyang. Sebaiknya niat dia ketika bersugi itu adalah menyuci akan mulutnya bagi membaca Al-Quran dan zikir di dalam sembahyang. Sebab itu kita ada masih kita simpan, benda ini masih amalkan, bawa di mana-mana bersugi, kerana dengan harapan iaitu kita dapat sentiasa menjaga kesunahan. Iaitu juga mungkin kita gosok gigi pagi. So belum siang kita banyak bercakap, dah makan dan lain-lain. Kita bersugi itu memberi kesempatan untuk membersihkan mulut. Itu juga selain kumur-kumur. Kumur-kumur dah cukup Ustaz. Tapi Rasul tetap bersugi juga. Jadi dalam hadis yang lain kita tahu dalam Sahih Bukhari, laula asyqa ala ummati la amartuhum bersiwak, contoh dia. Ini dia. Salat Nabi SAW bersabda, iaitu salatun ala athar siwaki afdalu min 75 salatan bighairi siwakin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Hakim An-Naisaburi. So artinya sembahyang sesudah bersugi itu terlebih afdal daripada 75 sembahyang yang tiada bersugi. Jadi sembahyang yang dia bersugi satu itu lebih afdal daripada 75 solat yang tanpa siwak. Hadis ni adalah diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan juga Al-Hakim. Menunjukkan bahawa bagaimana pentingnya keagungannya, iaitu kita bersiwak ketika solat. Dan lagi sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hadis riwayat rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, jika bahawa tiada kesukaran atas umatku itu, nescaya aku suruh akan mereka itu bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ini dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, alaikum bisiwaki fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa majlatun lil basar. Yang bermaksud, iaitu hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani, yang bermaksud hendaklah atas kamu sentiasa bersugi, maka bahasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Tuhan dan menerangkan bagi mata. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Disunat pula bersugi pada tiap-tiap sembahyang dan pada tiap-tiap mengambil air sembahyang, dan jika tiada disembahyangkannya kemudian daripadanya itu sekalipun. Dan sunat bersugi pada tiap-tiap berubah bau mulutnya dengan sebab tidur atau sebab lama berdiam atau sebab makan sesuatu yang busuk baunya, tetapi jangan bersugi pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang demikian itu makruh. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kaifiat bersugi bahawa hendaklah engkau bersugi
dengan suatu yang kesat lagi menghilangkan akan daki. Jadi bersugi itu, alat sugi itu dia kena kesat yang boleh boleh keluarkan daki tersebut, keluarkan kesan-kesan makanan tersebut, macam gosok gigi lah. Ini jadi bersugi, engkau bersugi dengan suatu yang kesat lagi menghilangkan akan daki yang ada pada gigi dan yang di dalam mulut. Jadi yang dalam mulut ni boleh dihilangkan tersebut, dan bersugi pada lentang gigi dan bujurnya, dan dengan kayu arak atau lainnya. Kayu arak ni lebih kurang macam ni lah. Ini kayu arak lah. Ini kayu arak. Ini contoh dia. Dia panggil dengan kayu arak ni. Okey. Ini pun miswak pun juga sama. Juga sama. Ini termasuk daripada kayu arak untuk melakukan bersugi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka tatkala selesai daripada bersugi itu, hendaklah engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat supaya tiada terkena akan dikau percik air sembahyang itu, dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempat yang tinggi supaya kita tak kena percik, dan menghadap kiblat baca Bismillahirrahmanirrahim, kerana sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala alaihi. Maksud dia apa? Rawahu Tirmizi. Tiada sempurna air sembahyang bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah atas permulaan mengambil air sembahyang itu. Ini la wudu'a liman. Tiada sempurna air sembahyang bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah atas permulaan mengambil air sembahyang itu. Dan pada ketika itu hendaklah engkau baca A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, yang bermaksud aku minta peliharakan dengan engkau wahai Tuhanku daripada godaan syaitan, dan aku minta pelihara dengan dikau hai Tuhanku daripada bahawa hadir mereka pada aku. Kemudian maka engkau basuh kedua tangan 3 kali. Lalu kita membasuh tangan 3 kali. Basuh tangan. Basuh tangan. Basuh tangan. Okey. Sorry. Ini bukan. Ini basuh tangan tu. Ini masih sunat. Sorry, ini basuh tangan. Basuh tangan di sini dulu. Kemudian maka engkau membasuh kedua tangan 3 kali dahulu daripada memasukkan akan keduanya di dalam becana. Maksudnya sebelum kita masukkan air di dalam baldi tersebut, kan biasa becana tersebut ada air yang kita ambil untuk kita basuh muka kan. Kita basuhkan dulu sebelum kita masukkan, supaya dia tidak menjadi najis dan lain-lain, kalau tangan ni bernajis lah, dan lain-lain. Dan baca pada ketika itu Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'umi wal halakati, yang bermaksud artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku pohonkan akan dikau akan sempurna dan berkat, dan aku minta peliharakan dengan engkau daripada celaka dan binasa. Daripada celaka dan binasa. Dan hendaklah engkau berniat pada ketika itu akan mengangkatkan hadas atau istibahatus salah. Jadi kita kena niat bahawa kita mengangkatkan hadas atau istibahatus salah, iaitu niat untuk hilangkan hadas atau untuk istibahatus salah. Istibahatus salah ni berarti mengharuskan untuk melakukan solat, mengerjakan sesuatu yang membolehkan dilaksanakan ibadah sembahyang, atau engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, kerana tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka jua, tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang itu daripada mula membasuh tangan. Dan jikalau lupa akan niat itu pada ketika membasuh muka itu, nescaya tiada memadai akan dia, dan wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka itu. Dan demikian lagi sunat mengekalkan akan niat itu hingga selesai daripada mengambil air sembahyang itu. Ini jelas keterangan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kemudian maka diambil olehmu. Lalu kita ambil air tersebut 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengan dia 3 kali, dan baca olehmu ketika itu Allahumma a'inni
ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Yang bermaksud artinya, wahai Tuhanku, tolongi olehmu akan daku atas membaca kitabmu dan atas membanyakkan zikir bagimu. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ini dia. Kemudian maka ambil olehmu pula air 1 cibuk. Lalu kita ambil air 1 cibuk dan masukkan ke dalam hidungmu 3 kali dan baca olehmu ketika itu, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, dapatkan olehmu akan daku bau-bauan syurga padahal engkau redha daripadaku. Ini dia. Maka keluarkan olehmu akan air yang di dalam hidung engkau itu, serta yang cemar-cemar yang di dalamnya, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dar. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan dikau daripada segala bau neraka dan daripada kejahatan negeri neraka. Ini raihat min raihatin nari wa min su'id dar. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cibuk dan basuh olehmu akan mukamu serta dahi serta berniat, dan had muka yang wajib dibasuh itu ialah daripada permulaan dahimu hingga dagumu dan daripada telinga hingga telinga yang kedua, dan wajib menyampaikan air itu kepada tempat tahzif, iaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia, iaitu pada antara hujung telinga dan atas pertengahan dahinya. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, iaitu 2 kening dan 2 misai dan 2 bulu mata dan 2 tali hidung, iaitu yang berbetulan dengan telinga hingga janggut. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal, iaitu yang tiada kelihatan kulit dagu itu pada ketika berhadapan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini jadi ini adalah tempat-tempat yang wajib untuk kita jaga, jaga daripada basuhan wajah kita dan lain-lain, untuk ketika berwuduk. Okey. Dan membaca olehmu ketika membasuh muka itu. Bila dia sebut baca, Ustaz macam mana nak baca? Kita tengah basuh muka, kita cakap tak boleh lah. Allahumma kita sebut dalam hati lah basically. Kan? Atau kita sebut dulu, masuk kat sini tu kita sambil baca. Pun boleh juga. Allahumma bayyid wajhi binurika. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, putihkan olehmu akan mukaku dengan cahayamu pada hari jadi putih segala muka auliamu, dan jangan engkau hitamkan akan mukaku dengan kelammu pada hari jadi hitam segala muka seterumu. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani kepada kita. Dan sunat menyelat-nyelati janggut. Kita sunat untuk menyelat-nyelati janggut yang tebal dengan segala anak jari dari bawah dagumu, dan sunat melebihkan membasuh muka daripada had wajibnya, iaitu dinamakan ghurrah, kerana sabda Nabi SAW. Jadi kita kena lebih. Lalu apa? Sabda baginda SAW, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahawa umatku diserukan pada mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan muka mereka itu bercahaya,
daripada bekas air sembahyang mereka itu. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahawa ia melanjutkan hurrahnya itu, maka hendaklah diperbuatnya. Maka dia buatlah lebih-lebih. Dan perhinggakan hurrah itu bahawa dibasuh akan setengah lehernya serta yang di hadapan kepalanya. Setengah lehernya yang di hadapan kepalanya. Dan sunat membasuh muka itu 3 kali. Jadi sunat basuh muka ini 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali. Hingga hampir kepada kedua bahumu. Kerana pakaian di dalam syurga itu sampai pada tempat air sembahyang. Ini. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri, dan membaca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, beri olehmu akan daku akan suratan amalku pada hari kiamat di tangan kananku, dan hisab olehmu akan daku akan hisab yang sedikit lagi murah, lagi mudah. Hisaban yasira. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kiri itu, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'iz zahri. Allahumma inni a'udzubika. Artinya yang bermaksud, wahai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan dikau daripada bahawa engkau berikan akan daku akan suratanku di tangan kiriku atau dari belakangku. Jadi untuk dijaga daripada diambil daripada tangan kiri atau dari belakang. Kerana di dalam hadis atau dalam kitab Aqidah contohnya, dia membahas tentang hari kiamat. Bagaimana kitab amalan itu dapat. So ada di kalangan umat ini nanti, ada di kalangan makhluk Allah, dia akan mendapat kitab Allah melalui belakang. Jadi kitab tu datang di belakang sini, dia kena korek badan dia untuk ambil dengan tangan kiri dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita harap dan kita doa, ya Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perkara ini dijauhkan daripada kami segala perkara yang seperti ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kemudian maka sapu segala kepalamu itu, iaitu dengan cara engkau basahkan kedua tanganmu. Sapu. Maka pertemukan hujung jari. Pertemukan hujung jarimu yang kanan dan hujung jarimu yang kiri. Maka engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu. Kemudian maka engkau lakukan kepada tengkukmu. Kemudian maka kembalikan ke hadapan kepalamu. Ini kan. Ya, ini baru dikira sekali, maka engkau perbuat seperti yang demikian itu hingga 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ghashini ya rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adlilni tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Wahai Tuhanku, liputi olehmu akan daku dengan rahmatmu dan turunkan olehmu atasku daripada segala berkatmu, dan naungi akan daku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat yang tiada naungan melainkan naungan arasmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kemudian maka sunat engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baharu, yang lain daripada air menyapu kepala, dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu ke dalam telingamu dan sapu olehmu akan belakang kedua telinga dan perut kedua ibu jari tanganmu, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Yang bermaksud artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada mereka yang mendengar mereka itu akan perkataanmu, maka mengikut mereka itu akan yang terlebih baiknya. Wahai Tuhanku, dengarkan olehmu akan daku akan pemanggil ke dalam syurga serta orang yang berbuat kebajikan. Kemudian maka sunat engkau sapu batang lehermu dengan air yang baharu
yang lain daripada air yang menyapu telinga, kerana sabda Nabi SAW, mashur raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Artinya menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Jadi menyapu leher ini adalah sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Dan baca olehmu pada ketika itu, kita baca Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Artinya, wahai Tuhanku, lepaskan olehmu akan batang leherku daripada api neraka, dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kena rantai dan kena belenggu pada hari kiamat. Ini dia. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah dan lainnya. Maka seyogianya engkau amalkan akan dia, dan jikalau ia didaifkan oleh setengah ulama fuqaha sekalipun. Jadi ini yang kita amalkan. Jadi walaupun Syekh Abdul Samad Al-Falibani mengiktiraf bahawa ada di kalangan hadis ini yang hadis yang daif sekalipun, kenapa apa masalahnya untuk kita tidak beramal walaupun dengan hadis itu hadis daif? Hadirin wal hadirat azizakumullah, ini nama dia fadailul a'mal. Jadi yang penting iaitu fadl amal ini tidak pada perkara-perkara seperti penentuan halal dan haram, seperti penentuan antara halal haram, benda yang wajib dan lain-lain, yang benda akidah misalnya, tidak. Jadi kalau hanya sekadar fadail, itu adalah perkara yang tidak ada masalah. Kerana kita kena bezakan perkara yang bersifat fadail dan perkara yang bersifat prinsipal, aqaid. Kemudian maka basuh olehmu kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu 3 kali, dan sunat engkau selat-selati akan anak jari kamu, jari kakimu yang kanan itu dengan kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan, maka engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri, dan baca olehmu ketika itu Allahumma sabbit qadamaya ala siratin mustaqim yauma tazillul aqdamu finnar. Wahai Tuhanku, tetapkan olehmu akan kakimu atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat yang tergelincir segala kaki orang-orang yang kafir di dalam api neraka. Kemudian engkau basuh kakimu yang kiri seperti kakimu yang kanan itu, dan baca olehmu pada ketika itu Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya ala siratal mustaqim yawma tazillu aqdamul munafiqina finnar. Wahai Tuhanku, bahawasanya aku meminta peliharakan dengan dikau daripada bahawa tergelincir kedua kakiku atas titian siratal mustaqim pada hari yang tergelincir segala kaki munafikin. Segala kaki munafikin tergelincir. Ini hadirin wal hadirat afizakumullah. Lalu dan sunat engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib sehingga setengah betismu, dan sunat engkau basuh akan yang demikian itu 3 kali. Semuanya sunat dibasuh 3 kali, taslis 3 kali. Dan apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu. Kita angkat kepala di langit dan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni sabburan syakuran wa ja'alni
adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud artinya, aku ketahui dengan itikad yang yakin bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya itu melainkan Allah, padahal tiada ada yang menyengutui baginya. Dan aku ketahui dengan itikad yang yakin bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci engkau, wahai Tuhanku, daripada yang tiada layak bagimu, wahai Tuhanku. Dan dengan pujimu, aku memuji akan dikau. Tiada Tuhan melainkan engkau jua. Aku telah berbuat akan kejahatan dan aku zalim akan diriku. Aku memohonkan akan ampunanmu dan aku taubat kepadamu, maka ampuni olehmu, maka taubat kepadamu, maka ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku, dan anugerahi olehmu taubat atasku, kerana bahawasanya engkaulah yang amat menerima akan taubatku, lagi kasih sayang engkau akan daku. Wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang membanyakkan taubat, dan jadikan olehmu akan daku daripada orang yang bersuci daripada segala dosa, dan jadikan olehmu akan daku daripada hamba yang soleh, dan jadikan olehmu akan daku membanyakkan sabar dan membanyakkan syukur akan dikau, dan jadikan olehmu akan daku hamba yang menyebut akan dikau akan sebutan zikir yang banyak, dan jadikan olehmu akan daku akan membanyakkan mengucap tasbih akan dikau tiap-tiap pagi dan petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah apa yang telah diajarkan doa oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kepada kita semua. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyebutkan, iaitu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada ulama-ulama yang terdahulu. Bila dia menakal pendapat ulama terdahulu, Imam Ghazali menyatakan, inna man qala hadha ba'da al-wudu'i khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahta al-arshi falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dhalika ila yaumil qiyamah. Artinya, bahawasanya barang siapa membaca doa ini, kemudian daripada mengambil air sembahyang, nescaya disurat akan pahalanya itu di dalam satu suratan, maka dicap atas suratan pahala mengambil air sembahyang itu dengan satu khatam yang bercap dan diangkatkan baginya di bawah arsy, maka sentiasalah ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis ia akan dia, dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Jadi dia disuratkan yuktabullahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah fadail. Jadi yang didapatkan ini namanya pengalaman mukasyafat yang Al-Imam Al-Ghazali kabarkan daripada ulama-ulama terdahulu, iaitu doa yang dibacakan seperti itu. Bukan kita nak kata halal atau haram, membuat benda yang tidak ada lalu diadakan, akan tetapi ini adalah perkara yang bersifat fadail. Jadi apa masalahnya apabila ada perkara-perkara seperti ini? Doa yang baik ini diamalkan oleh kita kepada iaitu kita amalkan konsisten oleh kita, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini mungkin sampai sini pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kita berhenti pada man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu ila akhir, insya-Allah. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.